Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah hari ini kita ulang kaji tajuk yang sudah kita belajar. Kalau masih ingat dalam bulan puasa Ramadan hari itu, kita dah sentuh tajuk ini. Cuma Ustaz ingin ulang kajilah, ulang lagi sekali tajuk yang ini, iaitu berkenaan dengan hukum 3 suku kata pada perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Kalau dalam buku teks, anak-anak boleh buka muka surat 38. Muka surat 38. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh mengenai tajuk yang kita ajar hari ini, yang kita belajar hari ini, yang kita tengok dulu bagaimanakah cara untuk kita mengenal perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, kadang-kadang kita susah nak tahu manakah perkataan bahasa Inggeris itu, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi senang je sebenarnya. Sebenarnya perkataan pinjam bahasa Inggeris ini bermaksud perkataan itu dia asalnya ialah memang perkataan bahasa Inggeris. Cuma digunakan di dalam bahasa Melayu. Digunakan. Jadi perkataan itu sama. Bahasa Inggeris disebut gallery, bahasa Melayu pun disebut dengan perkataan gallery. Itulah kata dipinjam tu. Cuma kalau kita tengok dalam kamus, contohnya macam ni. Okey, contohnya mana perkataan bahasa Inggeris? Gallery. Okey, ejaan dia G-A-L-L-E-R-Y. Tetapi bahasa Melayunya gallery juga. Tetapi dia punya ejaan berbeza. G-A-L-E-R-I. Itu je beza dia. Tapi dipinjamkan, asal dia pada bahasa Inggeris, dipinjamkan dalam bahasa Melayu. Begitu juga contoh yang lain, fonetik. Cuma boleh tengok perbezaan dia. Ini C, ini huruf K. Battery. Sama juga. Okey, boleh faham? Itu dari sudut maksud perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Dan hari ini juga sebenarnya tajuk kita adalah berkaitan dengan perkataan yang 3 suku kata. Maksudnya perkataan bahasa Inggeris yang mengandungi 3 suku kata. Inilah contoh dia. Gallery, ga ni 1 suku kata, la ini 2 suku kata, ri ini 3 suku kata. Okay, jelas tentang 3 suku kata. Dia memiliki 3 bunyi, bukan 2 ataupun 1. Sebelum ni kita banyak belajar 2 suku kata. Sekarang kita sudah mula belajar 3 suku kata. Fanatik, ada 3. Fa 1 suku kata, na 2 suku kata, tik 3 suku kata. Okey. Jadi dalam Jawi, apabila kita berjumpa dengan perkataan ini, dia ada hukum dia ataupun ada formula dia. Okey. Awak boleh buka muka surat 39. Ini Ustaz ambil dari buku teks juga ni. Kalau tak ada buku teks, boleh tengok dekat sini pun okey. Tapi kalau ada buku teks, lagi bagus. Okey, tengok contohnya. Contoh yang diberikan ini perkataan, dia guna perkataan kalendar. Okey, kalendar ni ada 3 suku kata kan. Ini dia pecahkan mengikut suku kata. Ini suku kata pertama, suku kata kedua dan suku kata ketiga. Okey, ada 3. Okey, ini pun perkataan asalnya perkataan bahasa Inggeris. Tapi dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. Baik. Apa formula dia? Apa hukum dia? Okey, hukum dalam ejaan Jawi apabila perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang mengandungi 3 suku kata ini, kita kena lihat pada suku kata pertama dia. Kita tengok dulu. Ini yang kolom ni, yang Ustaz ada tanda merah ni. Jadi bila kita lihat di sini, ini kita ada, dia kata pola A.
Pola A. Maksudnya ejaan dia ada bunyi A, ka, ga, ka, pa dan sebagainya. Ini contoh ini contoh. Bukan ini je, tapi ada banyak lagi contoh-contoh lain. Okey. Jadi kalau kita berjumpa dengan pola ini, maka cara ejaannya kita rujuk kolom tulisan Jawi ni, yang Ustaz garis ni. Apa yang Ustaz garis ni? Garis maksudnya di sini apabila dieja dalam Jawi, maka alif kita kekalkan. Maksudnya huruf A ini ditukarkan kepada huruf alif. Dia berbeza dengan perkataan bahasa Melayu. Perkataan asal bahasa Melayu. Kalau masih ingat yang Ustaz ajar sebelum ini, kalau dalam buku teks pun, kalau nak tengok, boleh tengok muka surat 34. Hari itu sebelum Ustaz ajar tajuk ni, Ustaz dah ajar tajuk. Maksudnya 3 suku kata untuk perkataan bahasa Melayu. Okey, kalau perkataan bahasa Melayu, contohnya perkataan rasuah. Okey, 3 suku kata juga. Rasuah. Okey. Yang tu dia kita gugurkan alif, hukum dia. Berbeza dengan yang kita belajar hari ini, iaitu perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Kita kena kekalkan alif. Maksudnya kena letak alif. A ini kena tulis sebagai alif di dalam Jawi. Boleh faham? Tengok contoh ni, kalendar. Jadi bila eja dalam Jawi, ka alif ka, lam ya nun len, darodar. Kalendar. Okey, begitu juga contoh-contoh yang lain, galaksi. Jadi ga ini kita tukarkan kepada alif. Jadi alif ga, lam qaf lak, sin ya si, galaksi. Okey. Begitu juga boleh tengoklah pada contoh perkataan-perkataan yang lain, sama je. Jadi hukum dia ialah di sini yang pentingnya. Pada suku kata pertama ini, iaitu A ini mesti ditukarkan kepada alif, dikekalkan huruf alif. Jadi harap anak-anak boleh faham dan jelas dengan apa yang kita ajar, kita belajar hari ini. Kalau tak faham, boleh PM lah, tanya WhatsApp Ustaz, minta ibu ayah WhatsApp, tanyalah apa yang tak faham. InsyaAllah Ustaz akan bantu. Okey. Itu saja yang Ustaz boleh sampaikan dulu untuk hari ini, untuk topik kita yang kita ulang kaji. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.